Orang lah ni lafaz dia terjemuh, makna suruh Tuhan. Misalnya Tuhan, ikutlah. Tuhan tak sama. Tapi Tuhan ada tangan tapi tak sama. Ada tangan tu bentuk penyamaan. Seolah-olah kita kata Tuhan sama dengan makhluk. Kerana makhluk ada tangan, Tuhan ada tangan. Maka kita kata Tuhan ada tangan, menyamakan Tuhan dengan makhluk pula. Patut dia berhenti ayat tu, dia pun kata, tapi tak sama. Sama. Mula-mula ayat seolah-olah kita kata Tuhan tu sama dengan makhluk. Tuhan sama tapi tak sama. Pelik kecil. Katanya pengarang, dan senya telah banyak pada zaman ini. Ni. Katanya Tuan Minal memberi kepada kita supaya kita berhati-hati dengan ulama. Berhati-hati dengan ustaz-ustaz, orang yang mengajar. Dia kata zaman dia lah, zaman Tuan Minal. Dia kata dan senya telah banyak pada zaman ini, zaman Tuan Minal ni, beberapa manusia yang mendakwakan dirinya alim. Mendakwa isteri dia alim. Kenapa Tuan Minal kata dia mendakwa alim? Sebab dia mengajar nampak supaya alim, salah belaka. Tu panggil mendakwa. Tetapi kalau dia ajar betul sungguh, maka betul alim orang ni. Tetapi kalau mendakwa saja alim, mengajar tak sepadan dengan ilmu, maka tu dipanggil mendakwa. Yang mengajar ia akan manusia yang awal dengan pengajaran yang salah. Ajar benda salah. Patut dia duk mengajar dalam YouTube tu orang Yahudi buat. Maka tak ada lembaga penapisan. Dalam YouTube tu macam-macam ada. Tak ada apa boleh tahan nak mengajar. Ayah peng boleh tahan nak mengajar. Ambo duk mengajar. Ya tak ada hak betul salah. Tak boleh kita buat hujah kata dia duk mengajar dalam YouTube soho bangga-bangga. Kabar-kabar dia betul tak? Ya kata zaman dulu pun ada juga hak tak ada ilmu, hak sesat mengajar orang. Pengajaran yang salah dan beberapa iktikad, ajar pengajaran yang salah dan rahsia, mengajar ilmu pelik-pelik. Lah ni kalau dalam YouTube nak mengaji ilmu hakikat, ilmu gapo macam-macam ada. Kalau hak betul tak apa, yang menyesatkan hamba Allah. Pada zaman dia tu penuh dah, zaman Tuan Minal ni orang tak main internet lagi. Tetapi zaman tu ramai dah duk mengajar ajaran-ajaran yang tidak layak dengan orang-orang awam. Dan setengah mereka itu, kata Tuan Minal, setengah daripada hak mendakwa alim, hak duk mengajar manusia ajaran salah tu, yang berpegang dengan zahir ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Pegang zahir ayat Quran. Ayat Quran ni, dia pegang ayat Quran zahir tak apa. Tetapi ayat mutasyabihat pun dia kata ayat ni ayat zahir juga. Ayat Al-Quran ni terbahagi kepada dua. Pertama dipanggil ayat muhkamat, kedua ayat mutasyabihat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ayat muhkamat ni apa maksud ayat muhkamat? Semata-mata turun ayat Al-Quran itu sudah dipahami. Jelas. Tak perlu ditakwil lagi. Hak ni dipanggil ayat muhkamat. Tak perlu ditakwil dan difahami secara jelas. Kedua, dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini, ayat ini diturunkan tetapi masih ada banyak takwil dan makna dia. Ayat mutasyabihat. Maka apabila ayat mutasyabihat, kita tak boleh berpegang dengan zahir ayat itu. Kerana ayat itu tasyabuh. Apa maksud tasyabuh? Seolah-olah ada kesamaran. Contohnya ayat mutasyabihat, ayat yang menjadi kesamaran, seperti ayat-ayat yang menyatakan Tuhan nak serupa dengan makhluk. Seperti Tuhan istawa alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa.
Ar-Rahman istiwa di arash. Apa maksud istiwa? Ada 12 makna. Belakang ni dia akan ada sebut mengenai istawa alal arsh. Maka ayat ni istawa ni banyak makna. Ada lebih kurang 12 makna istawa ni. Ada makna istawa, ai makna masuk, ada makna betul, ada makna sama, ada makna duduk, ada makna menguasai, ada banyak tetap, banyak makna. Maka apabila ayat mutasyabihat, ahlu sunnah wal jamaah ada dua golongan. Kalau ayat muhkamat sepakat ulama khalah dengan ulama salah, satu saja pegangan kerana ayat ini tak perlu bagi takwil, kerana tidak ada masalah ayat ni. Ngakak kita pun tidak bercanggah, dengan nas ayat Quran lain pun tidak bercanggah. Ayat mutasyabihat ni ayat kesamaran. Ayat ni bercanggah dengan ayat Quran lain. Ayat Al-Quran lain kata, ayat muhkamatnya kata, Tuhan tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada penyamaan Tuhan dengan makhluk sama sekali. Tiba-tiba ada ayat mutasyabihat, seolah-olah Tuhan ni nak sama dengan makhluk. Ada perkataan yadung, ada perkataan goni. Wajah, ada makna wajah, ada makna yadung dalam Al-Quran, seolah-olah Tuhan ada tangan, ada muka, ada gapo. Ayat lain kata Tuhan tidak sama. Maka kaedah dia kena ingat ni. Apabila bercanggah di antara ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat, wajib dipegang ayat muhkamat. Yakni Tuhan tidak sama dengan makhluk sama sekali. Kena pegang hak tu dulu, kerana ayat muhkamat ini dipahami semua lagu tu, orang faham lagu tu dah. Tak ada khilaf pun ulama dan manusia mengenai makna dia. Mana kalau ayat mutasyabihat kerana dia banyak makna, contohnya perkataan istawa dan 12 makna, maka wajib bagi kita memilih salah satu daripada makna yang tidak bercanggah dengan ayat-ayat muhkamat. Seperti istawa dengan makna istaula, menguasai. Tuhan menguasai arah. Betul. Kerana tidak bercanggah dengan ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Kalau kita ambil makna istawa itu, contohnya qa'ada, ai jalasa, kau apa dia duduk ke, maka jadi nampak bercanggah dengan ayat Quran laisa kamitslihi. Maka wajib ditakwil ke ayat mutasyabihat yang banyak makna supaya tidak bercanggah di antara dua ayat Quran, biar sama dengan ayat muhkamat. Sebab itulah ayat mutasyabihat ni para sahabat marah orang-orang berhujah menggunakan ayat mutasyabihat. Tak silap hamba Al-Imam As-Suyuti sebut dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dia kata sahabat dulu marah orang berhujah dengan ayat mutasyabihat kerana ayat mutasyabihat ni tidak difahami murak keinginan dia kerana terlalu banyak makna. Tiba-tiba orang lain ni pegang zahir. Dia dari mana dia? Yadung, tangan. Tuhan ada muka. Sudahnya pegang zahir lagu ni. Maka sesaklah orang lain ni. Sahabat-sahabat dulu tak tahu. Gapo dia makna yadung? Tak tahu. Lepas tu demo tak beriman kau dengan yadung. Saya beriman dengan lafaz ini kerana dia adalah ayat Al-Quran. Saya tidak pernah engkar perkataan yadung, perkataan wajhum, perkataan istawa, perkataan goni-goni kerana ia adalah daripada Al-Quran, wajib saya beriman. Lepas tu yadung ni saya tak tahu. Dia anggota, tak? Dia perbuatan, tak tahu apa. Satu istilah yang Tuhan letak di dalam Al-Quran, dan ayat ini, perkataan ini jadi mutasyabihat. Saya pun tak tahu makna dia. Maka sahabat baca saja. Tuhan ada yadung, ya yadung. Yadung ni tangan, bukan? Anggota, bukan? Patut ke apa dia? Tak, Allahu a'lam. Kita yadung ni ke apa? Tangan. Sudah. Tangan ni kita faham lalu duduk atas, duduk bawah. Kalau duduk bawah orang panggil kaki dah. Boleh duduk tangan tapi duduk bawah ataupun duduk atas kepala, atau panggil tanduk. Maka tangan ni kalau kita terjemah tangan, maka orang akan nampak selalu kedudukan dia duduk mana. Sekalipun kita kata tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan yang tak sama lah dengan makhluk. Jangan. Sahabat tak pernah bercakap lagu ni depan Rasulullah ayat mutasyabihat.
Sebab tu ayat mutasyabihat ni banyak mengelirukan apabila diterjemuh dengan bahasa asing, bahasa ajam. Kalau orang Arab kita mengaji mudah, pokok dia salah belaka, dia kata yadung. Satu istilah. Dia sendiri pun tidak faham. Kerana kalau kita makna yadung, ai bermakna jawarih, anggota, sudah selalu. Bercanggah selalu. Maka ayat mutasyabihat ni ulama ahli sunnah wal jamaah pertama serah 100% ni ulama salah. Kedua ulama khalaf mentakwil ayat mutasyabihat ni supaya tidak bercanggah di antara ayat-ayat Al-Quran, maka ditakwil ayat mutasyabihat supaya sama dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni tak ada orang nak boleh takwil dah sebab betul dah. Tu. Maka katanya tuan Mina ada kumpulan sesak duduk mengajar ayat mutasyabihat pergi zahir. Siapa dia? Adalah kumpulan. Pergi ayat mutasyabihat ni pergi zahir. Bahkan dia buat pula istilah tauhid pula. Satu bab di dalam pengajian tauhid 3. Tauhid 3 ni tauhid yang diasaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah pada tahun 600. Dia diasas pengajian ni, cara pengajian tauhid bukan salah ni. Jangan kata tauhid 3 ni tauhid salah. Tauhid ni muncul pada tahun 600. Imam Syafi'i tak pakai tauhid 3, Imam Abu Hasan Asy'ari tak pakai tauhid 3. Tu generasi 300 belaka tu. Imam gapo dia sahabat tak ada kenal tauhid 3 ni. Siapa dia ajar kata sahabat pakai tauhid 3. Ingat tauhid 3 ni bukan tauhid salah. Jangan tertipu. Dia zaman bermula pada tahun 600 zaman Ibn Taymiyah. Maka dia buat satu bab. Satu bab apa dia? Kerana pok dia suka pegang zahir ayat mutasyabihat. Ni kumpulan sesat pegang zahir ayat mutasyabihat. Maka dia buat satu bab dalam pengajian tauhid 3. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid asma wa sifat. Apa maksud tauhid asma wa sifat? Semua ayat mutasyabihat tu ayat sifat tu. Sudah. Masuk dalam bab tu habis jadi keliru, sak takah habis tak tahu alik ilik jatuh. Ayat mutasyabihat ni tak boleh nak takwil, kena pegang zahir lagu tu. Kita berimeh dengan Quran ke. Pening tak tahu alik ilik jatuh. Semua ayat Quran kita pegang zahir saja. Maka ada seorang ulama kita kata kalulah ayat Quran pegang zahir saja mengenai Quran, mengenai Tuhan saja kita. Apa saja? Pertama ayat Quran kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap benda akan binasa, semua akan hancur lepuh. Fan wa yabqa, dan yang kekal, yang masih berbaki, yang masih ada wajah Tuhan sahaja. Tangan hancur, tubuh hancur, kaki hancur, tinggal muka bersepah lagu tu. Masuk akal kodo. Tak boleh pergi tu kata hancur. Lepas tu Al-Quran kata hancur semua. Semua hancur kecuali muka sengih lagu tu. Pelik sungguh. Tu hai baca dah. Tu hai kata muka dia saja tak hancur. As-sudah. Dah pergi zahir ayat Quran. Kena takwil. Nak takwil pula kalau hok demo. Ayat Quran kata pula, apabila kamu lupa Tuhan, maka Tuhan akan lupa kepada kamu. Nampak? Fa'ansakum rabbukum. Mana ayat Quran dia tak ingat dah. Apabila kamu lupa Tuhan, maka Tuhan akan lupa kamu. Pegang tu ayat Quran, Tuhan lupa ya. Tuhan pun lupa juga. Cuma lupa yang layaklah dengan dia. Lupa pun layak juga. Berat. Ni pokok dia mikir tahap tu. Lepas tu ayat Quran lagi dalam hadis lain pula. Dalam Bukhari kata, wahai manusia, aku lapar, mu tak mari wi makan. Aku tak ada pakaian, mu tak mari wi pakaian. Aku sakit, mu tak mari jenguk. Maka hamba pun berkata, ya Allah, macam mana mu lapar mu? Kalau pegang zahir ayat Quran tu gak, pegang zahir hadis tu gak, Tuhan terlapar lah. Lapar yang layak lah dengan Tuhan. Lepas tu Tuhan tak pakai baju. Tak pakai baju hok layak lah dengan Tuhan. Lepas tu Tuhan sakit. Ya, Tuhan sakit. Ayat hadis ni, Bukhari ni kata. Tuhan sakit. Ya, Tuhan sakit lah. Tapi hok sakit hok layak lah dengan Tuhan. Macam corona ni tak layak. Macam demam kau ke mana. Tidak kau gila mikir lagu tu. Tahap mikir.
Ni orang profesor universiti ni. Silibus universiti duduk mengajar orang pegang akidah lagu tu. Bukan orang yang sesat ayah peng. Ayah peng tentu dah sesat. Ni orang hok koyak kata dapat hidayah, koyak kata bisa. Ni silibus profesor duduk mengajar kepada anak-anak orang Melayu kita duduk mengajar. Orang Arab dah pula mengajar lagu tu. Tidak kau jadi pening. Nah. Ayah hadis tu kata dia, aku sakit, aku gapo. Maka katanya hamba, wahai Tuhanku, macam mana mu sakit? Mungkin tak sakit. Macam mana mu tak ada pakaian? Mu tak pakai pakaian. Macam mana mu lapar? Mu tak makan. Katanya Allah, mungkin tengok kodok hamba aku hok sakit. Hok tu maksud aku sakitnya. Mu tak tengok kodok hamba aku hok tak ada pakaian. Mu tak tengok ko hamba aku hok lapar, hok gapo dia. Kalau mu pergi situ, nescaya kamu akan mendapati aku berada di situ. Jadi jangan dok pegang zahir ayat Quran, pegang zahir hadis sahih akan menyebabkan percanggahan. Siapa dia kata ulama salah pegang hadis zahir lagu tu? Dia hanya beriman dengan istilah dipanggil. Ulama salah dulu saya pegang beriman dengan istilah dia. Ayat Quran hamba wajib beriman. Tak boleh nak kata benda ni bukan ayat Quran. Ya dong, wajib beriman dia adalah ayat Quran. Istawa ayat Quran. Patut apa dia makna dia? Saya tak tahu. Serahlah makna dan lafaz kepada Allah. Orang lain ni lafaz serah kepada saya. Saya akan terjemuh lafaz dia, yadung dengan makna tangan. Istawa dengan makna jalasa dan qa'ada, duduk dan bersemaya. Mana sahabat terjemuh lagu tu? Sahabat tak pernah kata Tuhan duduk. Tuhan, sahabat hanya kata istawa Tuhan. Tak tahu kamu dia, tak tahu istawa. Ulama setengah ulama kata satu perbuatan yang saya pun tak tahu. Istawa, tak tahu. Hak tu ulama salah. Serah makna kepada Tuhan, lafaz juga kepada Tuhan. Orang lain ni lafaz dia terjemuh, makna serah Tuhan. Misalnya Tuhan, ikutlah. Tuhan tak sama. Tapi Tuhan ada tangan tapi tak sama. Ada tangan tu bentuk penyamaan. Seolah-olah kita kata Tuhan sama dengan makhluk. Kerana makhluk ada tangan, Tuhan ada tangan. Maka kita kata Tuhan ada tangan, menyamakan Tuhan dengan makhluk pula. Patut dia berhenti ayat tu, dia pun kata, tapi tak sama. Sama. Mula-mula ayat seolah-olah kita kata Tuhan tu sama dengan makhluk. Tuhan sama tapi tak sama. Pelik kecil. Supaya kata demo ni bodoh tapi cerdik. Tengok. Demo ni cerdik tapi supo lembu. Gitu lebih kurang. Cerdik tapi supo lembu. Hamba tak faham. Demo nak puji hamba. Kau nak kata kat hamba ni. Demo nak mulia ke hamba. Kau nak hina hamba. Demo nak sama hamba dengan lembu. Kau tak sama. Dok dari sudut supo dengan lembu tu supo. Tapi cerdik dia demonya. Tak sopo pula. Jadi lagu mana? Sopo tapi tak sopo. Berkecek lagu ni pening. Maka ulama menghukum ke haram berkecek menyebabkan benda pening masyarakat. Masyarakat akan tergambar muka lain lah. Kita mengajar di balasah. Tuhan ada tangan. Mokcik tu gambar apa. Orang tua tu gambar lagu mana. Sahabat tak pernah mengajar lagu ni. Tuhan ada tangan, ada kaki, ada apa tak pernah. Ni kita duk mengajar atas balasah. Tapi tak sama lah pokciknya. Pokcik dia tergambar dah. Ada tangan tapi tak sama. Tak sopo tangan kita. Kali tangan dia berorak gagah ke guana macam macam robot kok waktu biar pistol kok gapo dia. Lagu tu. Maka manusia akan jadi keliru, hukum dia haram. Kufur kau dak kecek lagu ni? Tidak kufur. Pendapat muktamad hanya fasik saja. Kerana kata-kata ia membawa kepada kesamaran dan keraguan dan menyebabkan etikok yang pelik-pelik muncul kepada akidah orang mukmin. Tapi kalau dia kata Tuhan ada tangan, serupa tangan hamba. Tuhan duduk atas harah, lagu ni. Kape sepakat. Tak ada khilaf. Tapi kalau dia kata ada tangan tapi tak serupa dengan makhluk, hok layaklah, hamba tak tahu. Ada tangan. Maka jadi fasik. Tapi kalau dia kata Tuhan ada yadung, ada yadung. Gapo dia tangan? Bukan mana tangan. Apa dia? Tak tahulah. Satu istilah hamba sendiri pun tak faham. Maka apabila ayat mutasyabihat ni benda yang tidak dipahami oleh sahabat,
Maka ayat mutasyabihat tidak boleh buat akidah. Ayat muhkamat saja boleh buat akidah kerana dia difahami. Tu kaedah dia. Kerana benda yang kita nak pegang ni mesti jelas dalil dan penunjukan dia. Kalau kesamaran, ada makna ni, ada makna ni, ada makna ni, maka tak boleh nak buat hujah, tak boleh nak buat pegang dalam bab akidah. Nah, ayat tu mesti mutawatir, ayat Quran memang mutawatir dah. Makna dia pula jangan mutasyabihat. Hadis ni hadis sahih. Al-Quran wajib ditakwil lagi kalau mutasyabihat, wajib ditakwil dengan muhkamat. Apatah lagi kalau hadis ni sahih. Ada orang kata Tuhan duduk atas langit, dalil dia hadis dalam Bukhari. Hadis jariah kata seorang hamba tu tunjuk Tuhan Nabi Muhammad tanya Tuhan duduk mana, dia tunjuk lagu ni. Tuhan di atas langit lah maksud dia. Contohnya. Maka hadis tu sahih. Tak boleh dilawan. Mesti kena benar hadis sahih. Kena faham. Ayat Quran sendiri pun kalau bercanggah dengan ayat muhkamat, wajib ditakwil mutasyabihat jadi biar sama makna dengan muhkamat. Apatah lagi hadis sahih. Maka hadis ini sekalipun sahih, pertama dia martabat hadis ahad, tidak sampai peringkat mutawatir. Hadis sahih ada dua, mutawatir dan ahad. Hak boleh berhujah dalam akidah hadis mutawatir saja, hadis ahad tak boleh. Kedua, kaedah besar dalam pengajian kita, setiap hadis ataupun gapo-gapo naskah yang bercanggah dengan qawati'ul aqliyah. Kaedah yang sabit dengan akal dan nas ayat Quran hak muhkamat, maka wajib terbatal automatik ayat tu. Sama ada dia tu hadis sahih ke gapo, apabila bercanggah dengan qawati' aqliyah dan anas-nas hak muhkamat, wajib ditakwil dan terbatal hadis tu. Sekalipun hadis tu sahih. Maka dicek semula, maka ditengok riwayat dalam Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i kata hadis paling sahih lepas pada Quran, al-nas paling sahih adalah Muwatta Imam Malik. Dia lebih sebelum daripada Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari wujud zaman anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid dia Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni ada anak murid tu zaman Bukhari. Imam Syafi'i meninggal lama dah. Muwatta zaman tok guru Imam Syafi'i. Tikah 2-3 tabaqat baru wujud. Maka kemungkinan salah Muwatta itu sangat sedikit. Kerana dia Imam Malik ni sempat mengaji 1000 orang tok guru. Kita mengaji dengan seorang tok guru rasa aling dah. Jalan. Imam Malik mengaji 1000 orang guru. 300 sahabat, 700 tabi'in. 300 dia dah ngaji dengan sahabat. Maka hadis kemungkinan salah sangat sedikit. Maka Bukhari jauh sikit. 2, 3, 4 orang dah. Hadis paling tinggi dipanggil sulasiyat, dipanggil. Sulasiyat ni hadis 3 orang. Bukhari dengan sahabat 3 orang. Pas Imam Malik tinggi lagi. Imam Malik ambil dengan Nafi', Nafi' ambil dengan Ibnu Umar. 2 orang, tikah seorang dengan sahabat. Tinggi lagi. Maka kemungkinan salah. Maka ulama pun tarjih hadis hak Muwatta lebih kuat dan hadis hak dalam Bukhari sekalipun hadis sahih tetapi mata dia muttarab. Hadis tu getar. Muttarab ni hadis tu gementar. Apa maksud getar? Mata dia tu getar kerana tidak sabit. Ada orang kata lagu ni, ada orang kata ada riwayat kata lagu ni. Bukan so riwayat saja. Maka mata tu jadi getar. Tak boleh nak pergi lah mana. Tu dalam pengajian ilmu hadis. Maka sesak kodok baca Al-Quran dengan ayat mutasyabihat terjemah zahir, sesak. Atau sunnah yang mutasyabihat, hadis-hadis hak mutasyabihat pegang zahir, sesak barak lah. Barak ni maknanya dia apa dia? Ikut budaya barak, sesak barak dipanggil. Jarang sesak timur, sesak selatan, sesak tenggara. Padahal tiada dilentakkan dengan qawati'ul aqliyah.
Ayat-ayat Quran itu tidak digandingkan, tidak dilentai, tidak dibandingkan, tidak diadu ke dengan qawati'ul aqliyah. Akal ini apabila dia mikir satu benda dia tak boleh nak konsep dah. Al-Quran, hadis mungkin diterjemuh dengan banyak makna, tetapi akal apabila kecek dia segeruk saja. Kalau dia kata benda ni mustahil, dia tak gerak dah. Tak tukar dah jadi wajib, tak tukar dah jadi haram. Ni apa perangai akal. Al-Quran kita boleh ubah lagi makna dia supaya tak bercanggah dengan akal. Maka akal tak boleh nak konsep dah. Maka gabung di antara Quran dengan akal, biar jadi selari. Dan nakliyah yang muhkamat. Ni dengar ni. Kena pegang qawati'ul aqliyah dan nakliyah yang muhkamat. Pegang hukum akal kemah-kemah, pegang nas ayat Quran huk muhkamat. Huk mutasyabihat tak boleh nak pegang sebab dia banyak makna. Kita kesok makna dia biar sama dengan ayat muhkamat. Maka kalau orang pegang kaedah ni, insya-Allah tak sesat. Orang lain ni nyo pegang pakar terjemah zahir bercanggah habis ayat Quran ni, bercanggah habis polah kacau tak tahu alif ilih alif jatuh. Tetapi berpegang oleh mereka itu dengan zahir ayat yang mutasyabihat. Nyo pegang zahir semata-mata. Dalam mata Jauharah kata wa kullu nasin auhama tashbiha awil au fawid warum tanziha. Setiap nas yang menunjukkan, nas yakni Al-Quran atau yang hadis, auhama tashbiha, memberi wahai kepada kita akan samanya Tuhan dengan makhluk. Dua cara. Awil pertama kena takwil. Maka ulama kata apa disebut awil dulu? Kerana pendapat awil ini lebih muktamad. Awilhu au fawid ataupun serah. Style ulama salah. Takwil ulama khalah. Kedua-dua ahlu sunnah wal jamaah. Warum tanziha. Ingat perkataan warum tanziha. Di samping kita serah makna dia, berserta kita iktikad Tuhan tidak sama dengan makhluk. Bukan serah makna, tetapi hati kata Tuhan ada tangan, ada gapo. Jangan iktikad lagu tu. Berserta serah tak tahu gapo dia, Tuhan tidak sama sekali dengan makhluk. Tu, tak ada istilah khalah dengan salah bercanggah, tak ada. Ustaz ngaji pondok ni tak tahu ulama salah. Ambo ni mengaji tauhid salafus soleh. Ambo alhamdulillah Tuhan beri rezeki boleh mengaji dua-dua. Salah pun mengaji, khalah pun mengaji. Tetapi kedua-dua ahlu sunnah wal jamaah tak berjumpa lagi. Tok guru ambo syarah hak ulama salah bercanggah dengan pegangan khalah. Tak pernah jumpa lagi. Sekalipun pengajian tauhid dia berbeza dua orang ni, khalah lagu lain cara mengaji. Salah lagu lain, dia pegang Quran hadis gitu ya. Tetapi tak pernah bercanggah. Sebab tu kalau kita dengar ada orang mengajar tauhid salah tiba-tiba bercanggah dengan khalaf, maka bukan salah tapi salah. Dia kata dia mengaji lagu tu tok guru ambo syarah, tok guru demo pun salah juga. Tak sodok buahlah lagu tu. Maka jatuhlah mereka itu, mereka yang berpegang zahir ayat mutasyabihat Al-Quran dan hadis hak mutasyabihat tu di dalam lahu kufur, jadi kafir, boleh membawa kepada kafir. Hak ni dia sebut kafir direct dia, boleh membawa kepada kafir. Ambo sebut dah, kalau dia kata ada tangan tapi hak tak serupa dengan tangan makhluk, hak layak jadi pasik baru. Tapi kalau dia kata ada tangan, supon ni, nyuakak gini, maka jadi kafir. Maka akidah lagu ni sangat bahaya. Lebih bahaya daripada Covid lagi. Maka orang kena akidah lagu ni kena vaksin 2 kali. Vaksin dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, barulah tak kena corona wahabi. Lagu tu. Maka vaksin itu penting. Lah ni lembu pun kena vaksin weh. Bukan kata manusia, lembu pun kena vaksin. Maka sesak mereka itu duduk seka pakai jubah, pakai serban, menangis tengah malam.
Tapi akidah hok dia pegang sesat. Oh sedak kata kau orang sesat. Kau itu jerit tengah malam tak curi telur itik baik demo kata sesat. Sedak demo. Oh ni bahasa jenis ngaku dia seorang betul ni. Baca gak sejarah Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubba'i Wasi bin Atta' seorang yang sangat alim. Anak murid 10,000. Malam-malam bangun tahajud jerit tengah malam. Tengah hari puasa. Tapi dia sesat. Kumpulan dia dipanggil Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah ni adalah kumpulan pencuri ayat. Tak. Lepas tu dia baik, bagus. Tetapi sesat dia. Sesat di dalam ilmu. Maka orang lain ni jangan koyak. Nampak ada doktor, ada PhD, ada profesor, ada syekh, ada maulana, ada goni, ada gotu. Tetapi dia sesat. Yang mau nampak dia baik. Baiklah, sesat lah. Dia belanja ambo makan teh obeng. Welung. Baik ayah peng belanja nak makan nasi. Buat teh obeng bagi nepih ya. Jadi jangan tertipu dengan orang sesat. Orang sesat ni bukan tak semaya saja, bukan dok curi, bukan dok zina, bukan kumpulan dalam akidah hak sesat pun sesat juga. Syiah sesat, Wahabi sesat, Mu'tazilah sesat, Qadariyah sesat. Macam-macam, Jabariyah sesat. Tu kumpulan tu sesat. Tak curi telur itik tu. Bagi berjuruh belakang, pakai jubuh, pakai serban belakang. Sebab tu masyarakat kena buka mata. Buka minda, buka hati untuk memahami kesesatan di akhir zaman. Jangan nampak sesat tu kata curi piti orang ya tak. Sesat ni dalam agama pun banyak mana. Kena perhati. Jangan kata Allah nyanyonya sesat juga dia punya. Nampak macam juru kecek lemah lembut ya. Apa Wahabi punya kecek lemah lembut. Dahlah dia sesat dan menyesatkan oleh mereka itu akan manusia yang awal. Nyotipu pula. Dahlah dia sesat ngaji di universiti hak sesat. Wak kelik pula mengajar ke orang kampung. Habis sesat orang kampung. Orang dulu ngaji duduk Mekah. Kita sebut cerita dia. Syekh Daud 30 tahun duduk Mekah. Madinah 5 tahun. 35 tahun duduk ngaji. Tak jadi Wahabi. Pok kita baru tahu. Nak kata mengaji sungguh kodok tak tahulah. Ngaji. Duduk 4 tahun kelik bawa Wahabi. Welu. Patut kalau Wahabi betul. Patut Syekh Daud mengaji Wahabi. Jadi Wahabi lah Syekh Daud umur 30 tahun. Ni duduk 4 tahun koya nak jadi Wahabi dah. Macam-macam orang Macam-macam orang ada. Ada tu orang tu dia kata ustaz sedak kata orang mengaji gini-gini. Saya masuk ngaji you dulu payuh ustaz. Oh jangan mengaji fake makoring. Dia sebutlah cerita-cerita dia. Saya tulis tesis lah, saya gapo lah. Ustaz ngaji pondok atas pohon pisang lagu tu sedak ustaz kecek kata. PhD ni tak mengaji tak gapo. Hamba tulis nak selok kata. Ada seorang tu sayang hamba juga. Kita dengan sayang ya. Dengan orang lain hamba tak kenal ni sayang hamba lah. Kalau nipu sayang hamba lah. Ngaji Pak Mazhab lah, ngaji Gotu lah. Kelik tak tahu mazhab gapo. Ngaji kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd. Pak Mazhab. Kelik nak ngajar orang atas masjid. Syafi'i pun tak tahu wali jatuh. Maliki pun salah. Hanafi pun dok. Hambali pun dok. Dok belakang. Apa? Ngaji Pak Mazhab. Tomie, capu nasi kerabu, capu lopak tiket, capu nyepak. Nak kata lagu mana? Makan ne pun dok. Minum me pun dok. Sepak atas belakang ya kena. Jadi tak jadi belakang. Hal tu. Macam-macam. Maka adalah mereka itu tengok Tuan Mina kata. Bukan hamba kata dah. Minta maaf lah siapa dia tengok dalam video ni. Hamba tak kata. Hamba je baca kata-kata ulama. Kalau nak gocah tu gocah dengan dia. Tuan Mina ni. Pergi lah cari kubur dia ke mana. Dia 120 tahun dah tak ada. Pergi lah gocah. Dia kata apa? Dan mereka itu seperti Dajjal. Supo Dajjal. Kok Dajjal semua tidak lagi. Supo Dajjal dah.
Tentera Dajjal hok halu-halu mari sebelum Dajjal hok kafir betul mari ni. Hok ni tentera Dajjal nak munuh akidah. Kerana Dajjal matlamat dia punuh akidah, anak buah ni pun kakah ni nampak yang nyama jadi Dajjal juga. Ya beza Dajjal dengan setan. Setan ni memang jahat sungguh. Muka tu nampak jahat dah, ngapa kau seluar cari ngau tunjuk kufur. Dajjal ni apa Nabi Muhammad kata aku takut sangat Dajjal sebab dia menipu. Muka juruh, pakai jubah, pakai gapo tapi dia Dajjal. Dia menyesatkan orang, punuh akidah orang dengan rupa tipu. Hak tu Nabi Muhammad bimbang kok Dajjal. Kalau setan nampak jelas dia jahat. Dajjal ni apa panggil Dajjal? Dia bukan setan. Dia muka baik, juruh ya. Nah, senyap ya. Tapi dia memunuhkan akidah orang. Tu Dajjal. Punuh setara mana? Jadi kafir orang. Patut siapa dia? Hak pengikut dia. Setiap kumpulan yang mengajak kepada ajaran-ajaran sesat, memunuhkan akidah, hak tu Dajjal jilah anak-anak Dajjal. Sebelum Dajjal besar tu bik. Di atas dah lah ni seluruh negeri tu. Mari di Kelantan, mari di gapo, nak sebarkan akidah sesat dia supaya apabila Dajjal mari mudah selalu pakai sambut popok dia selalu. Ada. Dajjal jilah. Dia kata seperti Dajjal. Kita baca sekali lagi. Seperti Dajjal. No, kalau Dajjal betul tu bukan sedap dia mau kata ambo Dajjal. Dok seperti Dajjal. Ambo tak kata Dajjal, kalau Dajjal enggak sangat seperti Dajjal, lembutlah sikitnya. Ambo tak kata dia mau lembu, seperti lembu. Nama lagu tu. Lapik dah tu. Tuan Mina ni lapik dah perkataan dia. Atau lebih jahat daripada Dajjal. Berat tu Mina ni. Oh berat pada Dajjal. Dajjal hok semoti tu kafir terus dah jahat perangai dah. Hok ni berat pada Dajjal lagi. Apa? Sebab hok tu Mina sempat tengok hok ni. Hok Dajjal betul dia tak tahu setara mana. Tapi hamba bertemu dah dengan kumpulan ni. Oh jahat pada Dajjal kakak popok ni. Nampak ya baik ni, kecek menipu sping kuat nah. Lepak kotor pota kok ni gapo balik gapo. Ni kata tu Mina mo despak kumpulan ni. Dajjal betul kamu tak ada jumpa. Ni Dajjal sungguh. Dan kosak oleh mereka itu dengan kedemikian itu. Tengok. Bagok tu Mina wi ni. Bukan ambo bui dah, ambo je baca ya. Hendak menipu daya akan harta manusia. Bapa dia mau ngajar lagu ni. Ambo bapa dia mau ngaji paudah akidah ni sesat. Ambo kalau mengaji boleh siji kelik ada jawatan. Ada pangkat. Nak tipu manusia. Pergi mengajar balasah boleh pitih. Pergi mengajar di kolej boleh pitih. Duduk menipu orang. Sangat jai. Saya jawatan dia. Mana ada? Ada seorang tu. Ada seorang syekh pok kita lah. Ahlussunnah wal Jamaah berdebat dengan pok dia. Tak berdebat, cabar berdebat baru. Maka katanya syekh kita kata, dia kata saya cabar pok-pok awak. Kalau lah awak kalah dalam berdebat ni, letak semua jawatan. Kalau saya kalah, saya akan keluar daripada Malaysia. Saya tak Kalau pun awak kalah, letak jawatan. Awak mufti ke, awak menteri ke, awak gapo ke, profesor ke, pensyarah ke, letak jawatan awak. Awak gaji belah ribu tu. Takut selalu buat dia. Maka dia tak setuju dengan perdebatan tu. Dia kata berjudi. Berjudi? Kerana mempertaruhkan jawatan. Sedaklah demo tak ada jawatan. Demo ngajar pondok lagu tu sedaklah. Ambo ni cakap nak lepas. Jadi mufti berapa ribu. Pensyarah berapa ribu. Kalau ambo kalah, ambo nak berhenti. Ambo duk ngaji lama keni, duk cari CJ. Bukan. Pitih lah. Kau ngaji master, PhD. Gaji bezo. Pergi sekali lagi pula jadi pro. Gaji pula. Hak ni hak kumpulan sesat lah. Bukan hak semua PhD, doktor tu sesat belakang. Jangan seru hati dah. Sila akak tangan sekali. Para doktor-doktor Ahlussunnah wal Jamaah jangan seru hati. Ambo royak aku hok sesek tu saja. Jangan buat perangai lagu tu. Kita tak balas pok kita jangan pecah.
Jangan ada tu seru hati ngambo. Jangan seru hati. Pok kita ahli sunnah wal jamaah jangan duk bimbang. Nah, ambo duk kecek dengan hak bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Jangan duk seru hati lagu tu lah mungkin oh sedap ustaz kata kat ambo seru hati. Jangan ambo tak kata tak ada niat ke apa dia. Ambo duk kecek masalah di planet Pluto bukan di bumi ni pun. Nah, jangan duk seru. Supaya hendak memenuhkan perutnya dengan harta yang haram. Mengajar ilmu sesat ambil piti. Haram wak kerja lagu ni. Maka lagi akan dipenuhkan perutnya dengan api neraka Jahannam. Ha nak marah tu. Tuan Mina serabut dah tu. Tengok zaman dia ni ada kakah-kakah lagu ni. Ha seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihuna mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nuziquhum azabal syadida bima kanu yakfurun. Batuk selalu. Sebut Wahabi batuk selalu. Ambo ni kalau ngah Wahabi supaya ngah corona dah. Sebut batuk selalu. Supaya kena corona selalu dah. Ha, ya lagu tu. Dia naik seh dia panggil. Artinya kata olehmu ya Muhammad bahawasanya segala mereka yang mengada-ngada oleh mereka atas Allah. Reka-reka cerita. Benda hak bukan ada pada Allah dia kata. Reka-reka. Akan dusta. Benda-benda hak tak betul sama sekali. Dok kata atas Tuhan macam-macam. Tiada beroleh kemenangan. Ingat, segala perancangan mereka tidak akan berjaya. Iaitu kerana berkehendak akan mata benda. Tujuan dia tidak lain tidak bukan nak mengauk harta benda pitih dan harta. Dunia hak sedikit ni. Dunia ni sedikit ya katanya Tuhan. Kemudian kepada kami kembali mereka itu. Ingat, dia dok mengajar sesak-sesak lah ni boleh pitih. Tetapi ingat katanya Allah mu akan kembali kepada aku. Pada masa tu aku nak tanyalah mungkin cik betul kau tidak. Kemudian kami rasakan mereka itu akan azab yang amat keras. Orang yang menipu lagu ni dengan sebab barang yang telah mereka kufurkan. Ketahui olehmu hai saudaraku, wallahu a'lam.